Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, jadi semoga semua sihat sejahtera setelah kita bercuti 3 minggu, 3 ke 4 minggu. 3 okey lah, tu standard sekolah sekolah dewasa. InsyaAllah. Ya. Saya baru balik. Solat. Aku solat di bawah Allah. Solat. Dia akan turun. Dia akan turun. Tentu kita dah silakan kita menyerahkan kita. Mau menyerahkan kita. Lepas sujud terakhir jatuh di. Lepas sujud terakhir. Saya pada solat maghrib atau maghrib ni dia akan kita tuli tamak tu rakaat. Oh, maya maghrib. Saya 3 rakaat. Dia tak bagi salam tu salam dia. Rupanya dia tu dikasar pada jemaah. Maghrib Isyak boleh saya ikut di Isyak. Okey. Oh, ente ikut dia tengah buat solat Isyak jemaah 4 rakaat nah. Ente ikut dia, ente niat maghrib sebab ente ingat dia maya maghrib. Habis rakaat ketiga, kita duduknya ikut dia. Kita 3 ya. Tunggu dia habis, bagi salam, baru kita ikut salam. Dia tak ada masalah situ. Sebab kita tak tahu dia tu semayang, kita sangkakan dia semayang maghrib. Jadi sebenarnya jarang orang buat jamak penuh. Kalau musafir ni, biasa dia buat jamak qasar. Biasanya lah. Mungkin dia terlalu rajin mengkali kan mengejar pahala tu dia buat jamak penuh kan. So kita yang nak ikut masbuk ni ataupun muafiq, kadang-kadang kita tak tahu dia sembahyang apa. Kita maghrib, kita stop kat 3 rakaat je lah, jangan ikut dia buat 4. Masa dia rakaat kedua tu saya dah ikut dia. Dia rakaat kedua ikut. Okey. Jadi masa dia rakaat kedua tu saya rakaat pertama. Okey. Dia masa dia bagi salam tu ikut. Tak apa, kita 3. Dan jangan kita tak cukup ataupun kita lebih. Tak ada masalah tu, tak ada masalah. Jangan panik. Relax. Biasa masalah begitu biasa berlaku bila kita bermusafir macam-macam. Baik. Terima kasih ya. Kita sambung cerita kita pada minggu ni. Sembahyang gerhana, babu salatil kusufi. Cerita gerhana. Jadi di kawasan kita ni bila kita buat baru ni gerhana bulan, tak ramai main sembahyang. Saya ingat dalam berapa orang lah, dalam 20 orang itulah. Sebab waktu pun pukul 3 pagi kan. Tak sanggup yang baru ni. Jadi kita belajar pada pagi ni, kalaupun tak dapat buat berjemaah, boleh buat seorang-seorang ya. Okey, lihat muka surat 47 ada belakang Yang tak ada kitab boleh beli lepas ni lah. Yang baru nak belajar boleh beli kitab lain. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan bulan.
Okey. Dia gerhana ni untuk dua je. Gerhana bintang tak ada. Dia gerhana matahari, gerhana bulan. Bintang tak ada. Bermula keduanya, yakni kedua-dua solat gerhana matahari dan bulan itu sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut bagi yang mukim dan musafir. Dia tak kira hang duduk di kampung tu ke ataupun hang bermusafir ke situ, maknanya dia sunat muakkad, dituntut bagi yang mukim dan musafir dan yang merdeka dan sahaya, laki-laki dan perempuan. Maknanya semua kategori pangkat ataupun darjat manusia dituntut kepada semua orang. Dan berjemaah dan seorang diri. Boleh buat secara berjemaah ataupun seorang diri. Sebab gerhana ni dia agak solat dia agak tak sama macam solat biasa lah. Maka masuk waktunya tak kala nyata gerhananya. Bila bulan tu dah nampak, kita kata dah separuh ataupun dah hampir nak tenggelam dan sebagainya, ya, itulah masuk waktu dia. Dan habis waktu sembahyang gerhana matahari dengan hilang gerhananya, dan dengan jatuh matahari dengan gerhananya. Maksudnya bila dah matahari tadi bertukar menjadi bentuk yang asal, habislah. Dia tak lama, dalam setengah jam, kadang 15 minit, dia tak menentu. Dia tengok dia punya edaran tu lah. Dan habislah waktu sembahyang gerhana bulan dengan hilang gerhananya. Okey. Ataupun dan dengan naik matahari. Kalau berlaku, sebab kadang-kadang dia berlaku dia hampir-hampir dini pagi, dia jangan berlaku awal. Janganlah. Kadangnya berlaku pukul 8 ke 9 malam. Biasanya dia dini pagi pukul 3 ke 4. Waktu tu dia kerap berlaku lah. Dengan naik fajar dan tiada dengan jatuhnya pada malam dengan gerhananya. Jadi maknanya hilang gerhana bulan tadi itu bila mana bulan kembali kepada asal ataupun bila dah naik fajar. Sebab dia time itu berlaku time yang macam tu. Maka lafaz niatnya pada gerhana matahari. Hak yang ni tuan-tuan kalau boleh hafal lah. Usalli sunnata kusufi syamsi Waalaikumsalam. Raka'ataini lillahi ta'ala. Waalaikumsalam. Usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau rasa tak boleh nak sebut Arab ni, niat Melayu pun tak apa. Yang sekarang ni kita sedang sembahyang gerhana. Gerhana apa tu? Fokuskan matahari atau bulan. Kalau asyamsu tu matahari, al-qamar bulan. Kan, ni dengar kata dalam grup nak mula nak belajar balik siri kedua bahasa Arab, tahniah. Tahniah. Jadi lebih banyak perkataan baru kita dapat selepas ni. Sebab dengar kata canggih 6 bulan boleh kuasai asas ke macam mana. So dia ada strategi dia lah. Ada kaedah tertentu yang mungkin membantu untuk belajar bahasa Arab, insya-Allah. Baik. Dan pada gerhana bulan usalli sunata khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lebih kurang senang itu, ya. Maka sekurang-kurangnya disembahyang 2 rakaat seperti sunat zuhur jua. Okey, sembahyang sunat semua 2 rakaat kecuali witir. Dan yang akmal sedikit disembahyangkan dia 2 rukuk dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tiada dipanjangkan bacaan pada keduanya. Itu akmal yang kurang. Maknanya komand-komand pun tak payah baca panjang-panjang, tapi afdal kita baca panjang. Cuma dia gerhana ni dia kena 2 rukuk dan 2 iktidal. Sekarang kita ajak cara dia, kita baca dulu. Dan yang terlebih akmalnya bahawa disembahyangkan dia 2 rakaat dengan 2 rukuk dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dan dipanjangkan bacaan pada keduanya. Dibaca dengan panjang. Dan iaitu hendaklah ia takbiratul ihram dan membaca doa iftitah dan a'udzubillah dan Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tu dia. Ni hak Nabi buat, tuan-tuan. Jadi hak Nabi buat, baginda baca
surah Baqarah. Ya. Surah paling panjang dalam Al-Quran. Tak tahulah kalau kita boleh tahan. Sebab tu setengah ulama dia ambil awal ayat, lepas tu yang kedua dia ambil penutup ayat Amana Rasul bima. Kira okey lah tu kan, cara orang kampung. Tidak jenuh nak mengambil Baqarah ni. Kita main tarawih pun tak nak habis surah Baqarah semalam. Kan? Dia masuk juzuk kedua saya qul sufaha tu masih lagi surah Baqarah. Masuk tak? Baik. Dan kemudian maka rokok dan membaca tasbih di dalam rokoknya qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Ini rokok yang pertama tuan-tuan. Okay. Kemudian maka diangkatkan kepalanya daripada rokok dan i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian maka dibaca surah Al-Imran. Nombor 9 tu tuan-tuan lihat di tepi tu surah Al-Imran, iaitu Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima sampai habislah ayat tu. Tu surah pertama kalau nak baca. Ataupun kata dia surah An-Nisa, iaitu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa sampai habis. Surah Nisa. Ataupun kita baca dia beri can lagi, dia bagi pilihan lagi surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hilal lakum bihimatul na'am ma yusla 'alaikum sampai habis ayat surah Al-Maidah. Okey. Jadi itu dalam kitab yang ditulis oleh para ulama kita lah, pilihan. Jadi lagu ni saya tunjuk cara supaya tuan-tuan faham. Rakaat pertama bila kita lafaz usolli sunnata khusufil qamari, contohnya gerhana bulan, ya, kita pun Allahu Akbar, kita baca doa iftitah macam biasa, kita baca auzubillah macam biasa, Fatihah macam biasa. Lepas Fatihah tu paling sempurna kita baca surah Al-Baqarah. Lepas tu rokok misalnya Allahu Akbar, kita rokok baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Cuma sini dia kata tasbih sekurang-kurangnya kalau baguslah 100 qadar 100 ayat Quran, ayat surah Baqarah 100 qadar. Maknanya dia suruh baca panjang subhanarabbiyal azim itu. Bukan 3 kali. Kalau boleh 7 ke 9. Sebab berdiri lama tadi. Ceritanya sebab berdiri kita baca surah Baqarah rakaat pertama tu panjang. Kan lengah. Jadi rokok tu biar panjang sikit. Jadi dia tengoklah kita punya duration time kita sembahyang rakaat pertama tu berapa minit. Maka rokoknya pun lebih kurang lah. Jangan panjang sangat. Begitu maksudnya. Kemudian lepas kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, habis Fatihah semula. Baca Fatihah semula. Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian baca surah pula. Maka surah selepas bangun yang kedua itu boleh pilih Al-Imran, Al-Maidah ataupun An-Nisa. Faham nah? Ini yang dikatakan 2 rokok. Ini rakaat pertama. Lepas tu sujud macam biasa lah. Sujud macam biasa. Cuma nak bagi tahunya kita jangan pelik lah. Takut pelik. Hak tanah sembahyang kan berasa pelik Pasal apa tu imam rokok 2 kali pula ni. Tadi rokok dah. Sudah. Memang mayang gerhana macam tu. Tu nak bagi tahu tuan-tuan jangan pelik lah. Takut nanti pelik. Kalau buat siang hari lagi lah orang kata pelik. Kan mana beritahu kawan Allah ni masuk, tengok jemaah tengah sembahyang. Mungkin kita buat tu waktu zuhur umpamanya kan. Habis zuhur kita buat mayang gerhana. Hamba Allah baru sampai. Musafir mana nak ikut jemaah sekali. Masjid ni ajaran sesat. Sudah. Jadi buahlah Facebook semua dah tersebar. Tak pasal-pasal menjawab fitnah. Okey. Itu yang ada sembahyang 2 rokok, 2 qiyam, 2 i'tidal, hanyalah sembahyang gerhana. Okey. Jangan ni lah. Itu kaedah dia. Lepas rokok pertama, bangun semula, baca Fatihah, surah, baru rokok kedua, kemudian i'tidal, barulah sujud. Okey nah, sebab yang nak buat seorang ni, muslimah kalau nak buat kat mana tahu, selepas ni tahun 2018 ni mungkin ada gerhana, dengar-dengar nak datang masjid pun segan nak buat seorang kat rumah, rujuk kitab balik dan ingat aksi saya buat di depan tuan-tuan hari ni kan.
nampak Ustaz Syahidan buat macam mana. Cuma surah tu kita dah tak mampu nak hafal Al-Baqarah, bacalah kuliah qul huwallahu pun tak apa dah. Ataupun bacalah surah apa-apa yang kita ingat ayat lazim kan. Baca salah. Boleh faham Boleh faham Okey, baik. Macam mana? Ini semua cara Nabi buat. Ya. Dia ingat bukan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usolli. Semayanglah kamu macam bagaimana kamu lihat atau macam mana kamu lihat aku semayang. Jadi bila Nabi ajak sama ada semayang gerhana ke, semayang minta hujan, semua ada dalil. Cuma dia tak tulis hadis kat sini sebab dia cuma cerita, dia tak nak panjang. Kalau tidak, kalau kita rujuk kitab-kitab fiqh yang lebih luas, Imam Asy-Syafi'i umpamanya, lagi detail dengan dalil semua. Apa para sahabat melihat Rasulullah panggil sahabat, cara semayang gerhana Nabi ajak, ikut aku buat. Tu yang sebab Nabi baca surah Baqarah tu. Tu semua ada dalil tu. Cuma tak sampai tahap wajib baca surah Baqarah. Kalau tidak jenuh pakat kena menghafal semua. Begitu maknanya pilihan. Kemampuan kita terhad. Ada belaka ada belaka. Okey. Ya. Lepas i'tidal tu, baca Fatihah balik, baca surah balik, baru rokok yang kedua, lepas tu macam biasa balik. Lepas tu kita ulang baliklah. Kita baca seterusnya, kita baca tengok lagi sini. Ya. Kemudian ia i'tidal pula, kemudian maka sujud dan 10 tu membaca tasbih padanya qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Maknanya bila kita baca tasbih di dalam sujud itu. Nombor 10 qauluhu membaca tasbih, iaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tasbih waktu rokok tu dalam rokok, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujud. Jadi maknanya bacaan tu qadar dia lebih kurang 100 ayat surah Al-Baqarah. Kira panjang lah. Tetapi di panjang sini mungkin sebab kita macam saya cakap tadi lah, kita mungkin berdiri lama waktu rakaat pertama tadi kan. Jadi waktu tasbih tu panjang lah. Jadi kita rokok, bacalah sekadar kemampuan kita. Ini cadangan ataupun saranan yang dibuat 100 itu bagi mereka yang mampu. Sebab kalau gerhana matahari mungkin tak terasa kita, keadaan kita jaga. Cuma bila gerhana bulan kadang-kadang lewat pagi, jadi mungkin kita mengantuk dan sebagainya. Ini banyak persoalan di situ. Baik. Kemudian ia bangkit duduk antara dua sujud, qadar tamakninah. Kemudian maka ia sujud yang keduanya dan membaca tasbih padanya qadar 28, mana 28 10 ayat daripada surah Baqarah. Jadi yang sujud yang kedua tu tak panjang sangatlah. Maka ceritanya disarankan di sini kita tak bolehlah baca macam kita dah baca biasa-biasa 3 kali tu. Tolonglah lebih sikit. 7 ke, 9 ke, 12 ke. Ya. Di sinilah sujud-sujud yang bagus kita baca panjang-panjang. Okey. Dah diajar begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka ia bangkit bagi rakaat yang keduanya, maka membaca Fatihah dan surah An-Nisa. Rakaat kedua, ni kita dah masuk rakaat kedua. Kita baca Fatihah, kemudian surah An-Nisa, kemudian ia rokok dan membaca tasbih pada rokoknya qadar 70 ayat daripada surah Baqarah. Maknanya dia punya panjang tu tak panjang macam mana pada rokok yang rakaat pertama tadi. Okey. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula, kemudian maka ia baca surah Al-Maidah. Ini untuk rokok yang kedua. Okey. Kemudian maka ia rokok pula dan membaca tasbih dalam rokoknya qadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal, kemudian ia sujud dan membaca tasbih padanya pada 70 ayat daripada surah Baqarah. Itu kira kadar panjangnya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, untuk rakaat kedua kita kena buat sama macam rakaat yang pertama tadi, di mana ada 2 rokok juga. Kita rokok,
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baca semula Fatihah, kemudian surah Al-Maidah, surah apa pun tak apalah. Okey. Kemudian rokok semula, bangun, i'tidal, barulah sujud. Maknanya keseluruhan sembahyang tadi ada berapa rokok? 4. Dia ada 4 rokok. Okey, sujud samalah dua-dua. Jadi ada 4 rokok. Sembahyang gerhana memang ada 4 rokok. Jangan kita pelik dan pening nanti. Kita dah mengaji hari ini. Okey. Baik. Kemudian maka ia bangkit tasyahud dan memberi salam. Inilah yang akmalnya, yang paling sempurnalah kata tuan kitab ni. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan dan diperlahankan dia pada gerhana matahari. Dan sunat dibacakan 2 khutbah kemudian daripada sembahyang tiap-tiap daripada 2 gerhana iaitu itu, dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun, maka khutbahnya seperti 2 khutbah hari raya. Tetapi tiada sunat takbir pada keduanya kerana tiada warid ia, dan menyuruh pada 2 khutbah itu akan taubat dan bersedekah dan merdeka dan puasa dan lainnya. Maknanya sunat lepas kita habis sembahyang tu, Tok Imam tadi bangun berkhutbah 2 khutbah, macam khutbah raya, macam khutbah Jumaat lah. Cuma yang dia kata macam khutbah raya sebab sembahyang dulu baru khutbah. Hak Jumaat kita khutbah dulu baru sembahyang. Jadi khutbah ni kata dia janji ada khutbah pesan untuk bersedekah, pesan untuk buat kebajikan, apa-apa sajalah. Kebanyakan yang saya dengar dia lebih cerita tentang keajaiban alam ciptaan Tuhan. Okey. Baik. Jadi bila cerita tentang keindahan alam, putaran alam dan sebagainya, saya teringat dalam ilmu perubatan, saya cerita sentuh sikit ni. Kenapa kaki pancing? Siapa kaki pancing sini? Ni pancing laut, pancing kolam tak mau, dia pancing laut. Kaki pancing ataupun para nelayan kebanyakannya di awal bulan, di pertengahan bulan Islam, Yaumul Baid tu, mereka kurang turun ke laut ataupun mereka kurang mancing kerana ikan jarang timbul, ikan tak suka. Kebanyakan ikan suka mengawan. Kebanyakan binatang suka mengawan. Maka dalil ini ataupun keadaan yang berlaku ini ketika mana bulan mengambang, maka manusia juga ketika itu yang susah dapat zuriat, kena kerap bersama suami. Sebab waktu 13, 14, 15 bulan Islam, waktu paling subur untuk wanita punya hormon. Cuba cek hak tak dapat menantu, tak dapat anak, tak dapat cucu tu, biasanya menantu kita waktu subuh tu lah dia period mai. Period yang datang. Jadi maknanya waktu subuh tu period datang, jadi tak boleh nak bersama satu. Yang keduanya, kesuburan tu kira tak ada lah sebab waktu subuh tu dia datang period. Jadi kalau waktu subuh dia tak datang period, maka suruh kerap bersama suami masing-masing, insya-Allah. Sebab waktu tu waktu paling subur bagi wanita, bagi semua makhluk yang Allah ciptakan yang bernyawa, sama ada binatang maupun manusia. Ini cerita alam, cerita bulan. Dia ada berkait dengan sistem kehidupan manusia. Baru saya nampak bila buat kajian tentang binatang. Selama ni saya ada cerita bab manusia. Sebab ni saya nak bagi talk tentang zuriat ni 27 ni di Shah Alam. Hotel apa tah, jangan jemput. Jadi itu cerita tentang alam. Ini maknanya ada hikmah, Allah jadikan siang malam ada hikmah. Sebab tu bila Allah sebut waja'alnal laila libasa, malam ni untuk orang rehat. Cuma kita Allah ni lawan arus, malam kerja, siang kerja, 24 jam kerja, tu jadi tak tahu hala habis tu. Tak betul? Malam ni untuk berehat. Rehatlah. Tidur awal, bangkit awal, sembahyang sunat, tahajud sebagainya. Okey, yang tu cerita tentang solat sunat gerhana. Kita masuk tajuk kedua, sebab pagi ini saya nak habis 2 tajuk ni kalau sempat. Kita masuk tajuk kedua, babu solatil istisqa, minta hujan. Ni kita mungkin tak pernah buat seumur hidup saya rasa. Sebab Malaysia jarang berlaku kemarau. Tapi kita belajar ilmu ni sebab ada dalam kitab, dan memang Nabi pernah buat. Kan di padang pasir, kan Rasulullah di Mekah kan padang pasir kemarau panjang. Dan ada saya tengok dia orang buat di Mekah, tengah sembahyang tu awan hitam.
kira rakaat kedua kot, kira awan tu dah mai dah. Kebiasaannya dia keberkatan ataupun kita panggil kemujaraban semayang ni, Allah turunkan tunai. Dia buat semayang je, lepas tu hujan mai. Duk tengoklah duk parti di luar negara ni, dia macam tu. Kita mengaji sikit cara semayang macam mana hari ni, dapat ilmu sikit-sikit. Ini suatu bab pernah menyatakan sembahyang minta hujan adalah ia sunat muakkad bagi orang yang mukim dan musafir dan yang merdeka dan yang sahaya, orang dan yang balik dan lainnya, dan bagi lelaki dan perempuan. Ini semua sunat muakkad dan berjemaah dan seorang diri. Jika berkehendak kepada hujan, adapun jika tiada berkehendak kepadanya, maka tiada harus lagi, tiada sah sembahyangnya. Malaysia kita tak payahlah, kalau mayang pun tak sah sebab kita hujan banyak. Dia cerita ni dia ada tempoh dia, kalau kemarau yang terlalu panjang biasanya 3 bulan lah, waktu yang biasa 3 bulan. Sebulan orang boleh bertahan kan, 2 bulan mungkin orang boleh bertahan. 3 bulan dah yang tak ada, kolam kering, semua kering, waktu tu boleh buat, ya. Baik, bermula minta hujan itu 3 bahagian, sekurangnya ia minta doa, dan yang pertengahannya minta doa mengiringi segala sembahyang, jikalau sembahyang sunat sekalipun, dan dalam khutbah Jumaat dan umpamanya. Ni cerita sebelum sembahyang minta hujan, kena ada benda ni dulu. Berdoa sepanjang masa, doa dulu. Bulan pertama doa. Kemudian yang sembahyang sunat, doa kat sembahyang sunat. Yang baca khutbah Jumaat, doa kat khutbah Jumaat. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hujan di kawasan kami. Jadi tuan khatib tu akan berdoa. Ini antara yang diminta kita buat sebelum sembahyang. Baik. Dan yang afdalnya bahawa menyuruh oleh imam atau umpamanya akan manusia dengan taubat dan bersedekah dan keluar daripada mazalim dan berdamai akan yang berseteru dan puasa 3 hari dahulu daripada keluar ke padang. Okey. 3 hari nak semayang, ketua kampung umumkan kita 3 hari kita akan semayang sunat minta hujan. Jadi tuan-tuan diminta jangan buat maksiat, jangan buat kezaliman, tolong puasa sunat, dia diminta. Okey, ni paling bagus yang Nabi ajar lah, ya. Baik, tengok nombor 11 tu apa huraian dia. Dan sunat bahawa menyuruhkan sultan, qadi lah, atau naibnya, yakni qadi, akan mereka itu dengan mengerjakan puasa 4 hari. Ni 4 hari, 3 atau 4 hari, iaitu 3 hari berturut-turut dahulu daripada pergi ke padang, dan sehari iaitu yang keempat tak kala pergi ke padang. Puasa kena sunat lah. Baik, 3 hari dahulu daripada keluar ke padang, dan jika puasa qada atau nazar atau kifarat sekalipun memadalah kemudian, maka keluar mereka itu serta imam ke padang pada hari yang keempat. Hari keempat tu kena sunat puasa lagi. Dan dia kata di sini tak apa, kebetulan 3 tu kebetulan kita puasa qada atau puasa nazar, tak apa, carry on terus. Yang tak boleh puasa lain tu kita puasa sunat. Okey. Padahal puasa mereka itu dan memakai pakaian khidmat padanya, pakaian biasalah, pakaian kita duk buat kerja apa ni, dan membanyakkan khusyuk dan khuduk dan tazallul, dan dikeluarkan. Ni khusyuk tazallul ni penuh pengharapan, penuh maknanya permintaan kita supaya hujan tu turun, sebab semua dah agak air dah tak ada sebagainya. Dan dikeluarkan kanak-kanak, ya, dan yang tua-tua dan binatang, dan sembahyang, mana keluar bawa kelak, ada kambing pun semua bawa kelak mai kat tengah padang. Dia macam pesta pula. Ada ayam bawa mai, ayam pun semua kan. Sebab nak minta hujan ni dengan binatang sekali, semua perlukan air. Ceritanya semua perlukan air. Bukan kita saja, binatang pun perlukan air.
Baik, dan sembahyang dengan mereka itu oleh imam atau naibnya 2 rakaat dengan niat sunat istisqa dan lafaznya usolli sunatul istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat istisqa ataupun sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saya cerita pun dalam kuliah subuh saya kan bahasa Arab alik simta maksudnya saya minta, astaghfirullah saya minta ampun, istisqa saya minta hujan. Ini jenis minta, alik sinta di awal tu perbuatan kita meminta, minta hujan turun. Baik, maka adalah kafiatnya seperti sembahyang 2 hari raya. Ni yang sonok dia punya cara dia sama macam sembahyang raya, melainkan pada niat dan waktu jua. Ya, beza pada lafaz dah dan time dia. Maka disembahyang pada barang mana waktu ada ia pada malam atau siang, tak kisah, anytime. Maka hendaklah dibaca doa iftitah dan na'udzubillah dan takbir. Ya, lihat nombor 12 tu, qauluhu dan takbir 7 kali. Yang ni lain daripada takbiratul ihram dan 5 kali pada rakaat yang kedua, yakni lain daripada takbir qiyam. Baik, di sini dibaca doa iftitah dan na'udzubillah dan takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua, dan dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian pada Fatihah surah Qaf. Qaf wal kitabil mubin, ayat tu dibaca, atau ayat sabbahalillahi ma fis sama. Dia cuma tulis sabbaha saja ya. Yang ni surah, tak silap surah Jumaat ya, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bukan. Kalau surah Jumaat yusabbihulillah. Saya tak ingat surah ni, sabbahulillah. Dan pada hari raya pada segala rukunnya dan lainnya, melainkan di sini harus mendahulukan 2 khutbah dahulu daripada sembahyang. Bersalahan khutbah hari raya, dan di sini digantikan istighfar tempat takbir pada dimulai akan khutbah yang pertama dengan istighfar 9 kali dan dimulai akan khutbah yang kedua 7 kali. Baik, saya cerita sikit bagi mudah faham. Dia sembahyang minta hujan lebih kurang macam sembahyang raya, takbir dia, niat sembahyang dah. Usolli sunatul istisqa'i raka'ataini, makmum Allah Ta'ala, kita pun takbir. Lepas tu baca iftitah, macam biasalah iftitah. Lepas istiftah, takbir. Macam sembahyang raya. Faham betul ya? Jadi dia tak, yang dia kata takbir 9-7 tu, rakaat pertama 9, rakaat kedua 7 tu, ataupun rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, macam sembahyang raya, dia tak termasuk takbiratul ihram. Lepas tu baru Allahu Akbar, baca macam sembahyang raya juga, Allahu Akbar, cuma surah saja lain. Surah lepas rakaat pertama dia kata kita baca surah Qaf. Rakaat kedua baca surah Sabbahalillah. Dan beza yang kedua, dia kena khutbah dulu baru sembahyang. Agak beza dengan raya sembahyang dulu baru khutbah. Cuma tata cara sembahyang tu sama macam sembahyang raya. Takbir dia lah. Cuma beza pada khutbah. Kalau khutbah raya, bila imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali kan, Allah, dia tak untuk yang minta hujan, Astaghfirullah, 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 dia ulang macam tu, tapi dia ubah kepada lafaz istighfar. Tu je beza dia. Boleh faham? Boleh ya? Yalah, tak pernah buat kan, hujan tak ada, hujan tu ada sedia. Untuk ilmu ya, dia lebih kurang sembahyang raya juga, cuma bezanya pada khutbah lebih kurang sama, pada sembahyang lebih kurang sama, lafaz takbir tahmid tu sama, cuma surah berbeza. Sembahyang raya rakaat pertama biasa orang baca surah Sabihis, yang kedua orang baca hal ata ka hadisul ghasyiyah, biasa orang baca lah. Untuk sembahyang minta hujan, rakaat pertama baca surah Qaf, rakaat kedua baca surah Sabbahalillah. Jadi maknanya itu beza dia sikit. Tapi surah apa pun tak apalah, tak ada masalah. Cuma beza pada khutbah aja. Khutbah raya disebut Allahu Akbar, tapi khutbah minta hujan
astaghfirullah. Itu je dia ubah. Yang ni semua sama. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya takbir itu terbahagi ia dua bahagi. Ini maya raya. Silap, sorry. Kipas angin duk terbit ni, jadi kita pun buka terus baca. Sorry. Patut tengok pelik ingat. Puas cari tak? Ni layar saya ni dia ni 49. Kemudian dibaca dua khutbah seperti dua khutbah hari raya pada segala rukunnya dan lainnya, melainkan di sini harus mendahulukan dua khutbah dahulu daripada sembahyang bersalahan khutbah hari raya. Maknanya kita kalau raya kita sembahyang baru khutbah, tapi sembahyang minta hujan kena khutbah dulu baru sembahyang, macam sembahyang Jumaat. Cuma dari sudut lafaznya itu berbezalah. Dan di sini digantikan istighfar tempat takbir. Waktu khutbah tadi tu kan saya ulang tadi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk minta hujan, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dia lebih sama, cuma lafaz tu bertukar. Nak tambah azim ke sampai habis ke tak apa, tak ada masalah. Tu paling kurang lah. Maka dimulai akan khutbah yang pertama dengan istighfar 9 kali. 9 kali istighfar. Dan dimulai akan khutbah yang kedua 7 kali istighfar. Dan lafaz yang sekurang-kurangnya astaghfirullah, macam saya baca tadi tu, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan yang akmalnya, ni yang panjang lah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang 9 kali, ini paling sempurna lah. Cuma nak bagi cantik bunyi nada sama macam khutbah raya tu, kalau nu Allahu Akbar, sini Astaghfirullah. Jadi cantiklah dia punya nada bunyi tu. Sebab kalau baca Astaghfirullahalazim sampai tu 9 kali tu bunyi macam panjang lah nampaknya. Baik. Dan hendaklah ia membanyakkan dalam dua khutbah itu istighfar dan membanyakkan membaca Istaghfiru rabbakum di ayat Quran ya. Patutnya dimula dengan ayat ni Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kitab kita tak ada baris tuan-tuan. Jadi hati-hati. Melainkan mereka yang selalu baca Quran, dia tahu ayat, dia boleh baca lah. Kalau kita duk pening biar cari Quran, baca. Ini antara ayat tuan-tuan, kalau nak meniaga murah rezeki baca ayat ni 7 kali. Pagi-pagi nak buka kedai baca. Ataupun lepas mayang subuh tu baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya hafal ayat ni lah pasal duk baca, nak buka kedai kita baca. 7 kali. Baca. Paling bagus kita baca semua tiup kat ayat ni, lepas tu kita renjis kedai kita. Jadi orang nampak. Kan duk cerita kadang saya meniaga orang tak nampak kedai saya. Dengar ada orang duk cerita, aku lalu kedai hang tapi tak nampak buka apa. Aku buka lah tak nampak. Dalam ilmu sihir dipanggil Ghuyubun Nazar. Maknanya pandangan orang tak nampak. Dia ada satu jenis sihir yang orang buat. Jenis meniaga ni adalah orang Melayu ni suka buat benda mengarut lagu ni. Dengki. Dia adalah perubatan ilmu sihir disebut Ghuyubun Nazar. Maknanya pandangan tu tak nampak. Orang lalu depan kedai tak nampak atau kedai tu buka. Kita kata aku buka hari ni, aku tak nampak pun aku lalu depan kedai kan. Jadi tujuan tu kita baca ayat ni sembok pagi-pagi. Orang nampak kedai kita. Surah saya tak ingat. Dia mula ayat faqultu astaghfiru. Nanti saya tulis. Ada marker tak? Habis marker? Tak bawa penulisnya? Ada marker je? Sebab ketua kelas bawa selalunya. Lalu ketua kelas bawa.
Ada. Okey. Dia cuti 3 minggu lupa habis. Fakultu ni ayat Quran Fakultus taghfiru innahu. Dia mulanya ni dalam lain semua dalam kitab dah kan. Tadi yang dia tulis dalam kitab sini kan. Dia mula fakultus taghfiru rabbakum. Sorry, ada rabbakum sini ya. Rabbakum innahu kana ghafara. Saya baca tentang buah baris nah. Boleh? Fakultus taghfiru daripada perkataan istaghfiru. Dalam Quran surah tolong cari balik siapa yang tahu Quran, siapa yang bawa Quran elektronik. Pokoklah siapa bawa handphone, saya tak bawa. Surah An-Nuh, surah Nuh ya. Surah Nuh ayat berapa tu? Boleh cek tak? Ayat 28. Oh, komputer cepat. Baik. Yang nak menega, siapa yang menega gerai ke, yang ada kedai ke dalam ni, siapa yang bisnes, baca 7 kali, tiup dekat air, sembuh renjis, pagi tu renjis kat cermin ke apa kan, lap. Sebab tu tuan-tuan perasan, kalau India selalu dia nak buka kedai, dia akan simbah ayak depan kedai tu kepercayaan India. Kita Islam, kaedah kita air penawar lah, kita baca kat air, tiup dan kita renjis. Jadi orang mudah nampak kedai kita, tak timbul masalah tak nampak kedai. Nak elak daripada sihir. Kan orang meniaga suka dengki, ni masalah. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa baninin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Sampai situ nah ayat 28 surah An-Nuh. Surah Nuh. Surah Nabi Nuh. Kita minta ampun pada Allah kerana Allah itu sebaik-baik pengampunan. Ni cerita dia bersesuaian dengan minta hujan tadi. Ya? Oh, ayat 10 ah. Ayat 10. Surah samalah. Okey. Ayat 10. Silap ubah. Ayat 10. Ayat 10. Oh, pandai dah baca. Kejap je. Kalau nak mengajar murid yang pandai baca dah senang. Tak gaduh. Tematik boleh. Lah digital belakang kan. Surah Nuh ayat ke-10. Dan tuan-tuan, ambil yang saya bagi tadi tu sebab saya terima ijazah pada guru saya. Ustaz Anas daripada Palestin, dia bagi ayat ni. Ini ayat, dia kata ayat murah rezeki. Guru saya lah daripada Palestin. Jadi saya bagi ijazah kat tuan-tuan hari ni, ambil buat amai, baca dekat botol ayat, renjis kat kedai, yang ada kedai, yang meniaga gerai, yang ada dusun, renjis kat dusun. Tak betul? Buah lagi banyak tahun depan. Rezeki binatang nak buat guna. Cuba tengok, saya punya pokok belimbing buluh, tak pernah putih buah. Saya punya pokok mangga, tuan-tuan lihat yang buah banyak kan. Jadi itu antara keberkatan ayat Quran. Baca ayat je lah pokok. Capuk-capuk lah. Ayat ni antaranya lah. Tak apalah, kemudian nanti jumpa saya bagi lagi. Ni pun hafal lambat nak ingat ni. Dia ada
Dia ada 7 ayat. Ini antaranya. Hafal ingat ni dulu baru bagi ayat lain. Ni pun dah boleh seminggu pun belum tentu boleh ingat ni. Dia, tuan-tuan, dalam ilmu perubatan yang kami terlibat ni kan, kalau boleh kita baca dalam keadaan kita tak tengok teks, sebab concentration tu lebih, fokus tu lebih. Kalau kita sak tengok botol, sak tengok surah, sak tengok botol, jadi tak pun nak syok. Jadi kita buka tu penuh. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan, perempuan, hafal dulu ayat ke-10 surah Nuh ni. Yang menega lah, tak kira lah yang menega yang ada kebun nak bagi buah subuk, sayur subuk ke apa benda, baca. Abang ni bila ijazah daripada guru keturunan Rasulullah, saya punya guru, kita amalkan. Sebab saya duk buat jadi. Kalau tuan-tuan buat tak jadi, salah baca. Jadi baris tu tengok elok-elok dalam Quran lah. Sebab yang dalam kitab ni tak ada baris. Tengoklah Quran, letak baris elok-elok, tulis, baca hari-hari. Surah Nuh ayat ke-10 nah. Surah Nuh ayat ke-10. 10 sampai 12. Kira mula ayat 10 tu lah. Baik. Okey, kita sambung sikit lagi. Dan hendaklah dibaca oleh khatib pada khutbah yang pertamanya, Allahumma asqana ghaisan mughaisan. Kita sambung sikit lagi. Tak puas lagi pakat balik buat. Rasa semua menega kan dalam ni. Ya. Boleh diamalkan. Sampai 13. 10 sampai 13 tu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, 1 ayat. Yursilis sama alaikum min rara, 2 ayat. Ayum didukum bi amri wa amri wa ja'alkum 3 ayat. Betul lah 10 sampai 13. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 3 ayat. Ayat 10 sampai ayat 12. Baik. Baik, dibaca doa pada khutbah, Allah masqana ghaisan mughaisan, hingga akhirnya, iaitu doa yang masyhur itu. Dan sunat berhadap khatib ke kiblat daripada qadar sulus khutbah yang kedua, khutbah yang kedua, dan membanyakkan doa perlahan-lahan dan nyaring. Dan sunat dipalingkan oleh khatib akan kain selendangnya yang kanan ke kiri, dan akasnya, dan yang di atas ke bawah, dan akasnya kemudian daripada berhadap mukanya ke kiblat, dan dipaling segala manusia akan kain selendang mereka itu. Dia gini, dan saya tengoklah hadis Nabi, riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dia 3 perawi dalam cerita mayam minta hujan ni. Kita tak nampak Nabi buat macam mana, tapi yang saya faham, serban Nabi kan selalu duduk selendang tepi, selendang tepi ni kan. Jadi Nabi bila dia khutbah kedua tu, 1/3 khutbah tu dia pusing ke kiblat. Kan dalam khutbah kan kita menghadap makmum kan. Jadi Nabi pusing tu, dia doa angkat tangan tinggi. Doa minta hujan tadi tu. Kemudian serban Nabi ni, dia kibah sini, dia kibah ke sini, ada macam tu perbuatan dia. Ikut saya faham daripada teks tu lah, sebab kita tak nampak Nabi buat macam mana. Cuma sahabat cerita begitu. Ada kata dia kibah ke kanan, kibah ke kiri. Buat gitu. Sambil tangan duk berdoa tu. Kan selendang di bahu tu kan. Macam tengok Habib Omar duk pakai, semua yang jenis Habib-Habib ni sekolah pakai tak selendang di bahu tu. Hijau ke putih ke merah ke, ikut sekolah. Itu sunat dia. So dia buat gitu. Tu cara Nabi buat minta hujan. Tangan berdoa tinggi. Baik. Okey, kita habiskan sikit lagi. Maka apabila selesai khatib daripada doa, berhadap ia atas manusia dan mendatang ia dengan barang yang tinggal daripada khutbahnya, dan ditinggalkan mereka itu atas demikian hal itu hingga ditanggalkan pakaian mereka itu tak kala kembali ke rumah.
Ditinggalkan pakaian mereka itu tak kala kami umrah. Tinggalkan tanggal sini. Tanggalkan. Dan sunat menzahirkan tubuhnya bagi hujan awal tahun dan membukakan lain daripada auratnya, ni laki-laki lah supaya terkena tubuhnya kerana mengambil barakah dengan dia, dan mandi dan mengambil air semayang pada air yang mengalir. Jadi maknanya punya dia seolah macam satu pesta lah. Kain tadi tu dia buat ngayak main kibah-kibah, tinggal baju. Orang lelaki dia akan buka baju lah, tinggal seluar tutup ni lah, aurat lah, meraihkan hujan turun. Bayangkanlah hujan tak turun lama kan, dia akan rasa macam seronok. Ibarat kita duduk padang pasir tu nampak air, punya seronok. Bukan nanti mereka, kita yang duk buat sa'i kadang-kadang dahaga cari pot air zam-zam nak minum. Tu kita ada sa'i kita kata hak teduh apa semua, tambah hak padang pasir kan lagilah dugaan dia. Ingat cerita Siti Sarah, Siti Hajar kan, Baina Safa wal Marwah kan, dia duduk pulang cari ayak tu, nampak Fata Morgana, dia katakan ayak pergi, bukan, punya dahaga tu. Jadi ini panduan untuk kita, ya. Maka syarak bila melihat suasana kemarau, maka disunatkan kita semayang sunat minta hujan. Dan sunat mengucap tasbih tak kala mendengar guruh dan melihat kilat dibacanya subhana man yusabbihur ra'da bihamdi wa malaikatu min khifatih. Tuan-tuan, yang ni doa paling bagus tuan-tuan baca kalau dengar petir kuat. Subhana man yusabbihur ra'da bihamdi wal malaikatu min khifatih. Saya hafal daripada kecil ni. Guru saya bagi, kata dia, kalau kan dengar petir yang halalintar yang petir kuat kan, kita takut kan, takut kena samaran petir apa kan, kita duk tengok kan ramai kena hak mati, kena panah petir semua kan. Maka doa paling bagus doa ni, Al-Quran ni sebenarnya. Subhana man yusabbihur ra'da bihamdihi wal malaikati min khifatih. Saya ulang nah. Subhana man yusabbihur ra'da bihamdihi, man yusabbihur ra'da bihamdihi wal malaikati min khifatih. Kita insya-Allah selamat daripada panahan petir, selamat daripada kilat yang menyambar. Dengar petir kuat, tolong baca yang ni. Ni lari. Lari. Islam ajar kita. Tengah padang lari mana kau tengah padang? Tengah padang, tengah jalan, jam macam. Betul. Jadi agama ajar kita. Kitab dah sebut. Jadi hari ni kita banyak doa ilmu kita dapat. Yang kebetulan ni berterutan dengan apa yang saya dapat. Jadi saya bagilah. Yusabbihur ra'da. Maha suci Allah yang telah menghantarkan kilat. Jadi maf'ulun bih. Dah mengaji fa'il maf'ul takkan tak boleh ingat lagi kot. Kan dah khatam kan fa'il maf'ul tu. Maf'ulun bih kan kena baca baris di atas ar-ra'da. Ya. Wal malaikatu min khifatih. Dan jangan mengikut melihat akan kilat dengan matanya. Baik. Kalau boleh dia tak bagi kita tengok kilat dengan mata, takut boleh rosakkan ni. Sebab tu disuruh kita baca je. Dibacanya tak kala turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Itu biasa doa kita dengar. Kemudian daripada hujan dibacanya matarana bi fadlillahi wa rahmatih. Ni kalau nak buatlah ni sebab bagi mereka yang tak ada pernah hujan ya. Dan makruh memaki angin. Maaf. Ni jangan kita duk maki ribut kuat, jangan. Memanglah ada kadang-kadang ribut tu dalam bentuk syaitan, jin memang ada. Yang duk nampak daripada laut tu kan. Dia suruh kita baca doa tadi ataupun kita baca doa Allahumma hawailana tu. Allahumma hawailana wala alaina. Allahumma ala al-akami wa dharabi wa butunil awdiyati wa manabati syajari. Tak apalah yang tu kalau rasa boleh ingat. Yang penting doa yang saya baca tadi tu. Untuk kilat guruh petir tu.
Sebab itu penangkis awal daripada angin taufan. Okey. Sebab kebiasaannya bila berlaku petir dan hujan sebagainya, dia akan ada angin. Biasanya lah. Okey. Baik. Okey. Jadi cukup dulu untuk kita mengaji pagi ini dua cara semayang. Semayang minta hujan dan semayang gerhana. Boleh ikut ingat no. Satu benda yang biasa berlaku dalam masyarakat kita, satu ni setakat ni saya tak pernah semayang minta hujan lah. Sejak saya lahir sampai sekarang. Sebab di kita di Malaysia masih lagi hujan tu Allah Ta'ala berikan rezeki hujan ni, nikmat hujan tu kira tak pernah putus lagi. Okay? Jadi kita belum hadapi satu situasi yang macam tempat lain yang kemarauannya panjang. Baik, mudah-mudahan baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku laqad astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.